Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Solehah doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-12 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah tanggungjawab terhadap muamalah Islam. So nak share dengan anda berkenaan dengan syarat-syarat bagaimana kita nak buat muamalah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebentar lagi Soleh akan kongsikan. Okey, tapi sebelum tu Soleh nak minta tolong kepada anda semua di luar sana, tolong share, tolong kongsikan Soleh punya link page FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Puan Masyita. Hai, waalaikumsalam Puan Nusyawira. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita mulakan dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Puan Nuranisa Swanda. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah tanggungjawab muamalah Islam. Kita kena check lah. Majoriti, anda semua dan kita pada hari ini majoriti melakukan perniagaan kan. Tak kisahlah secara offline ke, secara online ke, kita kena memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama Islam kita supaya kita nak rezeki yang masuk dalam kehidupan kita tu adalah rezeki yang berkat, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah gunanya kalau kita berniaga tetapi muamalah kita tak berkat, muamalah kita cara yang salah, cara yang kotor dan Allah murka. So kita cek satu persatu dan tabayun. Semoga perniagaan, muamalah, bisnes yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya inilah yang memberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam urusan kita, antara kita, masyarakat dan orang sekeliling kita, insya-Allah. Okey, yang pertama, kita cek dulu daripada lafaz akad ijab dan kabul. Dia mesti ada dua pihak, iaitu penjual dan juga pembeli, seller dan juga buyer. Tak ada perniagaan kalau hanya satu hala. Dia mesti dalam satu majlis akad di mana ada penjual dan ada pembeli. Ada barang yang dijualkan dan ada barang yang telah dibeli. Sebagai contoh, kalau kita pergi kedai runcit kan. Kita pergi kedai runcit nak beli gula. So, kita cakap dengan tukang kedai tu ataupun kita ambil gula tu and then time kita nak bayar dekat cashier. So, itu adalah antara muamalah antara kita dengan tukang kedai tu. Kalau dekat supermarket, dia memang dah automatik lah. Apa yang kita ambil tu dan apa yang receipt yang kita dapat, payment kita bagi duit ke ataupun kita bayar secara pakai kad kredit ke. And then, seller tersebut ataupun cashier tersebut pulangkan bagi kita dan kita terima receipt invoice daripada pembelian kita. Tu bermaksud telah sah berlaku lafaz ijab dan kabul. Ada pertukaran barang dekat situ dengan harga pembelian sekian-sekian. So kalau kita selalu kat kampung masih belum canggih kan. Kalau kat kampung tu macam hari tu saya pergi satu kedai tu masih lagi menggunakan sistem manual. Dia tak pakai mesin ke apa. Cakap saya beli ya. Okey, saya jual. Kalau orang kat kampung kan
kita beli dengan orang Melayu. Saya beli ya gula ni, and then orang tu pun cakap, okay, saya jual harga sekian. Sama juga kalau kita berniaga online. Kalau kita berniaga online, macam Soleha jual buku FTR kan, tiba-tiba ada seorang nak beli buku FTR, and then kita bagi total harga dan sekian-sekian, kita bagi nombor account, and then dia pun transfer kat kita, dia payment dekat kita. Alhamdulillah, lepas habis perniagaan tu je, kita cakap dengan dia, saya jual je dengan harga sekian-sekian, insya-Allah. So maka berlakulah muamalah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Akad jual beli. Kalau kita menggunakan macam dekat supermarket tu, itu dah berlaku automatik akad jual beli, dengan adanya kita dapat receipt, dapat invoice, dan kita ambil barang dengan kuantiti yang betul, insya-Allah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, kita lihat pula barang tersebut mestilah jelas harganya, tiada syubhah. Bukannya bila dekat barang tu tulis harga RM5, tetapi time kita nak bayar dekat cashier, tiba-tiba barang tu jadi RM7.9. Tak boleh lah macam tu. Itu ibarat menzalimi dan menganiayai pelanggan kita. Tak boleh macam tu. Apa yang tertera dekat barang tu, itulah barang yang perlu kita bayar tanpa lebih ataupun kurang 1 sen pun. Kecuali kalau tukang kedai tu nak bagi diskaun. Kalau tukang kedai nak bagi diskaun, dia cakap tak apalah, saya kurangkan harga ni, harganya daripada RM5 saya bagi RM4. Daripada harga RM3.50 saya bagi RM3. So dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu bahawa dia kurangkan harga, dia nak sedekah. So insya-Allah tak ada masalah. Mestilah harga tu jelas terpapar dengan apa yang kita bayar. Kita tak nak nanti berlaku, dah balik rumah kita cek-cek bil, lain sangat harga ni, banyak sangat larinya. Lalu berlakulah ketidakpuasan hati, masalah. Sebab tu sebelum nak keluar daripada kedai, kita dah cek dah list kita, resit bayaran kita tu, betul tak harga dia. Sebab kadang-kadang memang akan berlaku kecuaian-kecuaian yang macam tu. Kita kena elakkan benda-benda macam ni. Menjadi darah daging kita tak berkat, syubhah, ada unsur penipuan, tak naklah macam tu. Tetapi kita pastikan segala perniagaan kita ni hendaklah untung yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perniagaan yang Allah redha dan perniagaan yang sentiasa menitik beratkan redha Allah dan keberkatan. Tak guna kalau kita nak ambil untung banyak sangat sehingga menganiayai orang lain, lalu menyebabkan rezeki kita tersekat, rezeki kita tak berkat. So hati-hati, jauhi daripada perniagaan yang menyebabkan Allah murka. Kita rasa macam kita untung kan, tetapi sebenarnya dekat situ ada dosa. Perniagaan tu menjadi perniagaan yang tak sah dan menjadi sumber yang haram. Kita tak nak macam tu, bagi anak isteri kita makan daripada sumber yang haram. Sebab tu rezeki kita bocor, rezeki tersekat, rumah tangga asyik bergaduh suami isteri, anak-anak tak dengar cakap. Rupa-rupanya itu faktornya. Faktor kerana muamalah yang tak jelas, muamalah yang tak clear daripada sisi agama Islam ni. So berniagalah dengan meletakkan redha Allah dan keberkatan Allah nombor 1, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, bila nak berniaga, hendaklah meletakkan untung yang sepadan dengan kos barang. Ni kita contoh kalau orang jual makanan kan, jual makanan. Contoh kalau jual nasi ayam, janganlah letak sampai harga RM10. Padahal kos modal buat nasi ayam tu hanya berapa ringgit. So berpada-pada letak harga. Jangan ada istilah mencekik darah. Mencekik darah kepada customer-customer kita, and then kita jual harga RM10, and then kuantiti dia, portion dia tak sama dan tak sepatutnya letak harga RM10. Melainkan kalau betul-betul lah makanan tu premium, contoh kalau kita jual kek coklat, kek coklat yang ada cheese, lalu cheese dia tebal, cheese leleh yang tebal, and then kek tu memang nampak premiumnya, tak apalah. Sebab kos barang pun sekarang dah naik kan. So jangan kita menganiayai orang dekat luar sana. Sebab bila kita jaga kebajikan pelanggan kita, sebenarnya mereka akan repeat order lagi. Berbanding kalau sekali kita jual kat dia dengan harga mahal, rasa tak sedap, and then portionnya sedikit. Ingat orang nak repeat order lagi ke? Lagilah orang tak nak repeat order sebab dia berhak memilih. Dia kata lebih baik saya pilih seller yang jujur dan jual harga mampu milik dan
bersesuaian dengan apa yang kita dapat. Jangan sampai mencekik darah. Kita sekarang ni memang ekonomi kita sekarang ni memang sangat-sangat struggle. Kadang-kadang ada rezeki masuk banyak, kadang-kadang ada rezeki tak masuk langsung satu hari. So itu adalah antara tawakal kita sebagai peniaga ni, tawakal kita sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi biarlah sepadan harga dengan barang yang kita nak jualkan. Jangan sampai mencekik darah, jangan sampai menganiayai pelanggan kita. Dia pun sama-sama susah. Kita membantu antara sesama bumi putera Islam ni. Kita nak majukan perniagaan ni, kita support dia, dia support kita, insya-Allah. Maka akan berlakulah muamalah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, win-win situation. Dia happy, kita happy dan kita dapat rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, jual barang yang tak ada mudarat dan tidak berbahaya. Kalau ini, Solah lebih suka nak bercakap pasal produk kecantikan. Produk kecantikan ni jangan terlampau overclaim. Kita cakap, kalau pakai krim ni, daripada muka hitam boleh terus jadi putih melepak. Mustahil lah kan? Siap kita bagi tahu. Anda pakai sekurang-kurangnya 3 hari, anda akan dapat kesan putih melepak, tulus mulus tanpa satu jerawat pun. Jangan overclaim produk kita. Lagi-lagi produk tu tak ada lab test, tak ada KKM, tak ada ujian makmal dan sebagainya. Kita cakap produk ni tak berbahaya. Sedangkan kalau produk kita jual tu dah melalui pelbagai ujian test dan juga lulus pengesahan daripada pihak berwajib, tak ada masalah. Ni kita jual produk yang kita sendiri tak tahu. Produk, orang kata produk timbang kilo. Semata-mata kerana nak raih untung, kita letak stiker macam produk ori. Lalu ini adalah muamalah yang tak benar, muamalah yang tak jujur dan boleh dikira sebagai haram kerana menganiayai pelanggan kita. Jual produk yang berbahaya. Kalau kita pakai itu ibarat macam boleh melecuh kulit pipi muka tu, boleh menyebabkan breakout yang sangat teruk, boleh menyebabkan kepedihan. Kalau dia punya konten, dia punya isi-isi dalam produk tu sendiri, contoh krim tu yang tak sah, kita cakap jual barang-barang yang kotor dekat dalamnya, yang tak ada uji kaji. So biarlah produk yang kita jual tu memang dah diuji, yang tak berbahaya, yang memberi manfaat. Sebab tu Islam sendiri ajar kita nak bermuamalah boleh. Pastikan muamalah produk yang kita jual tu ada manfaat kepada kedua-dua pihak. Ada manfaat kepada seller, ada manfaat kepada buyer. Bukannya hanya nak fikirkan untung semata-mata hingga menyebabkan kezaliman, menyebabkan muka orang lagi makin rosak, makin berjerawat sebab kerana produk yang kita jual tu sebenarnya tak diuji kaji dahulu. Lalu ada kandungan merkuri, ada kandungan yang berbahaya, lalu menyebabkan muka kita yang daripada sepatutnya boleh pulih tetapi makin teruk dan makin teruk sebab kerana kecuaian penjual yang nak untung semata-mata tanpa mengira sama ada barang tu elok ke tidak, berkualiti ke tidak, bahaya ke tidak. Ni jangan kita aniaya orang, sebab bila kita aniaya orang boleh jadi apa yang kita buat dekat orang tu boleh jadi kafarah dosa kita berbalik dekat diri kita. Hati-hati, kita tak nak macam tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab Allah kalau nak bayar cash pada kita sekelip mata je. Tak perlulah nak cakap tahun depan ke nanti ke. Allah kalau kita aniayai orang, sebabnya doa orang yang dizalimi ni akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita nak duit banyak, kita nak untung beribu-ribu sampaikan menganiayai kehidupan orang lain. Nayalah. Naya sangat. Okey, yang seterusnya. Mestilah berniaga tu kandungan ataupun berat timbangan barang tu memang betul dengan apa yang kita jual. Sebagai contoh, kalau kita jual bawang nak beli bawang 1 kilo, and then ada peniaga yang tak jujur, dia letakkan, dia tambah pemberat kat situ supaya apa bawang yang kita timbang tu sebenarnya hanya 800 gram je. And then bila dia letak magnet pemberat tu, bagi nak nampak makin berat, 800 gram tu tetapi yang tertera dekat penimbang tu 1 kilo. So berdosa lah.
Dalam Al-Quran pun Allah telah menjelaskan dilarang keras sama sekali menaikkan ataupun mengubah timbangan hanya kerana nak untung semata-mata, lalu menyebabkan timbangan tu nanti dekat akhirat akan memakan diri kita. Kita kurangkan timbangan. Sepatutnya bawang tu 1 kilo, tapi kita letak besi pemberat kat situ, nampaklah seolah-olah bawang tu 1 kilo, sebenarnya hanya 800 gram. Berdosa. Kita tak nak muamalah macam ni. Sebagai contoh, jual telur ayam. Telur ayam kita campurkan antara telur ayam yang baru dengan telur ayam yang lama. Berdosa. Jangan kita ingatkan, bila kita buat dekat orang, Allah tak boleh balas apa yang kita lakukan ni dengan apa kita lakukan dekat dunia ni. Allah boleh balas sekelip mata. Kita aniayai orang, kita zalimi orang, kita hanya nak tahu perniagaan tu nak untung yang semata-mata untung kat diri kita sendiri, tapi kita tak heran dosa pahala macam mana, keharaman dia. Sangat-sangat bahaya untuk diri kita dekat akhirat nanti. Benda ni akan memakan diri kita. Selalu kita tengok dekat drama aje kan. Sebenarnya ada realiti zaman sekarang. Lagi-lagi zaman yang penuh dengan pancaroba ni. Sampaikan orang sanggup jual makanan, guna barang-barang yang dah tak elok. Guna sayur yang dah lama, dah seminggu lebih, yang dah layu, yang dah lecuh, apa semua tu. And then jual makanan yang tak berkhasiat. Jual makanan yang dah rosak. Janganlah macam tu. Aniayai orang. Kita nak bagi orang makan sesuai dengan harga yang dibayar kat kita. Kita jagalah servis kita. Jaga servis kita supaya orang boleh repeat order. Itu maksudnya rezeki tu melimpah ruah. Bukannya bila kita sekali bawa kat orang, naya kat orang, orang tu ingat dia nak repeat order dekat kita ke kalau kita dah aniayai dia sekali. Dan jangan sesekali menggunakan guna-guna. Kita tengok contoh kedai sebelah maju. Kita tak senang hati, tak senang duduk. Kenapa ya kedai dia sebelah maju? Sedap ke dia masak? Lalu kita pergi jumpa bomoh. Cakap, ni, hancurkan perniagaan dia. Musnahkan perniagaan dia. Aku tak suka tengok dia maju. Kedai aku tak ada pun orang datang. So, lalu berlakulah tak ada orang nampak kedai kat sebelah tu. Bila orang lalu je kedai dia, ibarat macam tak nampak apa-apa langsung. Macam tak ada kedai kat situ. So, orang tak ada pilihan. Orang pergilah dekat kedai yang pakai bomoh ni. So, berdosa. Memang kita rasa seronok, ramainya orang datang kedai aku. Tetapi, caranya salah. Dah guna bomoh, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jangan sesekali. Yang menyerupai bomoh pun jangan. Kita nak bersaing, biarlah bersaing cara yang sihat. Tak apalah sama-sama berniaga. Dekat muka bumi ni, rezeki Allah luas. Jangan bila kita tengok orang jual produk yang sama, kita dah rasa tergugat. Tak bolehlah orang tu jual buku FTR juga. Tak bolehlah orang tu jual vitamin juga. Tak bolehlah orang tu jual tudung juga. Nanti tudung aku tak laku. Jangan. Allah telah tetapkan. Rezeki kita masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Kalau kita guna cara marketing yang betul, lebatlah rezeki kita. Tetapi kalau kita guna cara yang salah, kita ingat Allah akan bagi rezeki tu melimpah ruah ke dekat kita. Tak, lagi makin teruk asbab kita menggunakan cara yang kotor dan cara yang berdosa. Tak nak berdosa yang melampau ada dalam diri kita ni. Cuba buang dan berniagalah dengan cara yang betul, ikhlas, jujur, amanah, telus. Jangan sampai kita nanti dekat akhirat Allah hukum kita dengan apa yang kita lakukan akan dicampak ke dalam api neraka yang panas membara. Jangan. Ini adalah nasihat untuk anda-anda semua. Kita walaupun struggle macam mana pun, rezeki yang Allah bagi tu kita syukuri. Jangan duk komplain, cakap rezeki tu tak seronok, rezeki tu tak best, rezeki ni Allah tu tak adil bagi aku sedikit, tak ada rezeki masuk. Jangan macam tu. Allah sedang menguji tawakal kita. Adakah kita ni berniaga, penyerahan hati kita total kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita ada masalah, adakah kita cari Allah? Kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Semua tu akan diuji di dunia ini. Dunia adalah tempat diuji. Di hari akhirat kelak,
adalah tempat untuk kita mendapat hasil apa yang kita tuai dekat dunia ni, insya-Allah. So, hati-hati, berniagalah dengan ikhlas, berniagalah dengan jujur, insya-Allah. Allah menerima ibadah kita. Dalam berniaga pun dikira sebagai ibadah, sebab kita bantu selesaikan masalah orang, kita bantu mudahkan urusan orang. Contoh, orang tu susah nak dapat produk ni, and then kita mudahkan dia, kita hantar duk pergi rumah dia, hantar barang, and then kita dapatlah pahala. Asbab muamalah ni, silaturahim pun makin berkembang. Silaturahim pun orang kata ukhuwah tu daripada tak ada kawan dah ada kawan, asbab kerana perniagaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan takut. Jangan takut keuntungan sedikit yang kita dapat, tetapi raihlah keberkatan di sebalik keuntungan sedikit tu. Allah akan berkatkan dia dan Allah akan maha mencukupkan apa yang kita kurang, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok di waktu yang sama, insya-Allah. Okey, terima kasih semuanya.